Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Anisha Akilah binti Nazri bersama dua orang rakan saya, Nur Insyira Idina dan Nur Hanifah Rahayu, akan membentangkan tugasan ketiga kami bagi mata pelajaran GPPP 1092 yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam tugasan kami ini, kami akan membincangkan mengenai kualiti pendidikan berdasarkan SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, sebagai panduan pengoperasian guru dan pemimpin sekolah yang berkualiti. Seterusnya, kami akan membincangkan mengenai pelan pendidikan untuk kemenjadian murid yang melahirkan modal insan bertaraf kelas pertama serta pelan pembangunan pendidikan negara PPPN dalam sistem pendidikan di Malaysia yang mengandungi 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Okey, seterusnya SKPM. SKPM mengatakan bahawa kualiti pendidikan adalah penting dalam kemajuan murid bertaraf dunia pada abad ke-21. SKPM juga mengatakan bahawa proses pengurusan pengajaran dan pembelajaran PDP adalah sangat penting bagi meningkatkan kualiti pendidikan dalam mencorakkan kemenjadian murid. Terdapat dua tahap SKPM, di mana tahap pertama adalah SKPM 2010 dan tahap kedua adalah SKPM gelombang kedua. Okey, SKPM tahap pertama iaitu SKPM yang diperkenalkan pada tahun 2010 yang digubal oleh KPN, Kementerian Pendidikan Malaysia, bagi mewujudkan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan. SKPM 2010 ini merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah pada tahun 2003. SKPM ini merupakan instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif ke arah kemenjadian murid. SKPM ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK semasa melaksanakan penaziran. Pihak sekolah juga menggunakan SKPM dalam penarafan kendiri sekolah serta sebagai panduan untuk membuat penilaian bagi pengurusan operasi sekolah untuk mencapai satu standard yang memuaskan. SKPM juga digunakan oleh KPN, JPN dan PPD bagi melaksanakan pemantauan dan penyeliaan sebuah sekolah. Melalui PKS, kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti. Seterusnya, tindakan penambahbaikan dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Di dalam SKPM 2010 ini terdapat 5 standard dalam bagi membuat penilaian sebuah prestasi sekolah. Okay, pada standard pertama telah menyatakan mengenai kepimpinan dan hala tuju. Seperti yang kita ketahui, pemimpin memberi impak tinggi dalam menggerakkan warga sekolah secara bersepadu bagi kemajuan sekolah dan peningkatan kualiti PDP. Pada standard kedua pula, telah memfokuskan mengenai pengurusan organisasi di mana diambil kira melalui potensi dan kebolehan staf serta kemudahan sumber dalaman dan luaran sekolah. Pada standard ketiga, memfokuskan mengenai pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta mengenai hal ehwal murid di mana pengurusan yang cekap dan berkesan dapat memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran yang melahirkan dan potensi dan pencapaian murid yang pada tahap yang optimum. Dan pada standard keempat, memfokuskan mengenai pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Dalam standard ini menyatakan bahawa guru perlu merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian serta kebolehan murid pada tahap yang optimum. Dan pada standard yang kelima iaitu standard terakhir memfokuskan kepada kemenjadian murid di mana pendidikan adalah untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan mencapai kebolehan dan kesejahteraan diri.
Okey, seterusnya bagi SKPM gelombang kedua yang mula diperkenalkan pada tahun 2017 setelah ditambah baik selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. SKPM ini telah merupakan panduan kepada pentadbiran warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan serta proses pengajaran dan pembelajaran. SKPM ini berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Dan instrumen di dalam SKPM ini telah digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan warga sekolah secara menyeluruh. Di dalam SKPM gelombang kedua ini juga terdapat 5 standard tapi sudah ditambah baik, di mana pada standard pertama yang menceritakan mengenai kepimpinan tadi menerangkan mengenai tugas pengetua dan guru besar, di mana mereka sebagai peneraju, pendorong dan pembimbing dalam sesebuah sekolah. Bagi standard kedua iaitu tumpu kepada pengurusan organisasi, di mana pengurusan ini meliputi pengurusan sumber manusia, aset sekolah, kewangan, pendidikan, iklim, perpaduan dan permufakatan di dalam sesebuah sekolah. Manakala bagi standard ketiga iaitu menerangkan mengenai pengurusan kurikulum, co-curriculum dan hal ehwal murid, di mana pengurusan kurikulum perlulah meliputi ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan mata pengajaran, pengurusan masa, instrumen dan penilaian murid. Bagi pengurusan co-curriculum pula, iaitu meliputi ketetapan pelaksanaan co-curriculum, iaitu pengurusan kelab persatuan, pengurusan badan beruniform dan pengurusan sukan permainan serta pengurusan program kecemerlangan co-curriculum dan pengurusan sukan untuk semua pertaksiran co-curriculum. Dan bagi pengurusan hal ehwal murid pula ialah meliputi ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid, iaitu di mana mengenai keselamatan dan kesihatan murid serta bantuan pengajaran murid dan sebagai perkhidmat bimbingan dan kaunseling kepada setiap murid di dalam sesebuah sekolah. Okey, seterusnya bagi standard keempat pula ialah memfokuskan kepada pengurusan pengajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC di dalam sesebuah bilik darjah. Okay, di dalam standard ini telah menyatakan bahawa guru sebagai perancang, iaitu guru perlu menyediakan PDPC, pelaksanaan PDPC yang rapi sebelum memulakan kelas, di mana guru perlu membuat RPH, iaitu rancangan pembelajaran harian sebelum memulakan sebuah kelas. Seterusnya, dalam standard ini juga mengatakan bahawa guru sebagai pengawal, di mana guru perlulah memastikan proses pembelajaran mengikut perancangan yang telah ditetapkan, di mana guru perlulah mengawal proses pembelajaran secara terancang dan mengawal suasana di dalam kelas supaya murid mudah untuk belajar dan objektif pada hari tersebut adalah tercapai. Seterusnya, guru adalah sebagai pembimbing, di mana guru perlulah membimbing dan memberi bantuan kepada murid bagi seperti memberi tunjuk ajar, sebagai pemandu murid untuk membuat sesuatu keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah. Dan guru juga sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan potensi
seseorang murid dalam pembelajaran, iaitu guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran terancang, di mana guru perlulah menggalakkan murid untuk mengemukakan soalan, untuk membuat keputusan dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Guru juga perlu mendorong murid dari segi emosi, di mana guru perlulah memberi pujian, lepas tu menggalakkan memberi pujian dan perhatian, serta prihatin, mempunyai sifat prihatin terhadap murid supaya emosi mereka seronok untuk belajar. Dan tidak lupa juga di dalam standard 4 ini juga telah mengatakan bahawa guru adalah sebagai penilai, di mana penilaian ini penting dalam sesebuah proses pengajaran, supaya guru dapat menilai tahap dan kebolehan murid pada hari tersebut. Dan guru juga, penilaian ini penting bagi guru adalah untuk melihat sama ada bahawa objektifnya pada hari tersebut berdasarkan RPH rancangan pembelajaran harian itu adalah sama ada tercapai ataupun tidak. Oleh itu guru perlulah memberi hasil tugasan hasil kerja kepada murid, seperti homework kepada murid, dan melalui homework tersebut, hasil kerja tersebut, guru boleh menilai bahawasanya sama ada murid tersebut dapat menguasai ataupun tidak bagi topik ataupun rancangan harian RPH pada hari tersebut. Dan tidak lupa juga dalam standard 4 ini juga telah menerangkan mengenai tugas murid, iaitu sebagai murid perlulah mewujudkan pembelajaran yang aktif, di mana murid perlulah mengambil bahagian semasa pembelajaran, iaitu murid melibatkan diri dalam apa-jua aktiviti yang dijalankan oleh guru. Hal ini bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan, serta dapat membantu guru untuk menilai seseorang murid. Murid boleh mewujudkan pembelajaran aktif tersebut dapat diwujudkan melalui murid seperti melalui respon murid terhadap guru, di mana apabila guru bertanya soalan, sama ada mereka dapat jawab ataupun tidak, dan seterusnya daripada pelaksanaan aktiviti, iaitu murid perlu mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru, dan murid perlulah banyakkan bertanya supaya dapat melahirkan pemikiran yang kreatif dan berfikiran kritis dan kreatif. Okey. Bagi standard kelima pula telah menerangkan mengenai kejadian murid, iaitu meliputi kemenjadian murid dalam akademik, co-curriculum dan sasiah murid. Okey, seterusnya saya paskan kepada sahabat saya. Assalamualaikum, saya Nur Isyirah Edina binti Muhammad Nufizan akan meneruskan perpetangan kita pada hari ini dengan berfokuskan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. PPPM ini diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2013 untuk tempoh selama 13 tahun, iaitu sehingga tahun 2025, dan ia juga diperkenalkan bagi menyediakan pendidikan terbaik dan berkualiti kepada semua murid agar dapat setaraflah dengan peringkat-peringkat antarabangsa yang lain. Dan pelan transformasi pendidikan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Untuk mencapai matlamat PPPM ini, terdapat pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan atau sistem pendidikan Malaysia kita. Antaranya iaitu 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, dan 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Jadi bagi usaha yang pertama yang dilakukan oleh kementerian adalah 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang. Pada gelombang pertama yang bertempoh sepanjang tahun 2013 hingga 2015, penekanan ini adalah lebih terhadap kemahiran teras, dan tumpuannya adalah untuk peningkatan kualiti pengajaran guru yang telah sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan melatih pengetua atau guru besar agar dapat memberikan kepimpinan yang baik bagi kesemua sekolah. Seterusnya, meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi dengan melaksanakan program-program intensif.
Dan seterusnya, bagi gelombang yang kedua yang bertempoh sepanjang tahun 2016 hingga ke 2020, terdapat berlakunya perubahan struktur pendidikan negara yang dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan dengan mensejajarkan semua inisiatif daripada gelombang 1 dengan inisiatif yang berada dalam gelombang 2. Dan di gelombang 2 ini juga diperkenalkan KSSR dan KSSM yang disemak semula sebagai usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Dan bagi gelombang yang ketiga, iaitu gelombang yang terakhir yang bertempoh daripada tahun 2021 hingga ke 2025, berlakunya anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, iaitu semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar haruslah menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Dan bagi guru-guru pula, antara guru-guru hendaklah membantu antara satu sama lain agar dapat memupuk sifat kepimpinan itu bagi membangunkan kecemerlangan profesionalisme. Kebanyakan sekolah akan dianjak kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berasaskan inovasi dalam pengajaran, iaitu operasi secara kendiri dengan pimpinan oleh pengetua atau guru besar agar dapat memupuk budaya kepimpinan dalam kalangan pemimpin. Dan usaha ini adalah untuk membangunkan sistem pengkalan kemajuan kendiri. Baiklah, beralih pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Jadi dalam PPPM ini juga telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai bagi melonjakkan pencapaian semua murid agar dapat memiliki serta menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21. Baiklah, bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya akan teruskan kepada isi yang pertama dalam konteks 5 aspirasi ini, iaitu akses kepada kejayaan. Dalam konteks ini, Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Oleh itu, bagi memenuhi hasrat ini, semua individu hendaklah diberikan akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang, status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Seterusnya beralih kepada aspirasi yang kedua, iaitu kualiti standard antarabangsa. Di aspirasi ini, Malaysia berhasrat untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. TIMSS memberi maksud kepada Trends in International Mathematics and Science Study, manakala PISA pula bermaksud Program for International Student Assessment. Kedua-dua ini merupakan pentaksiran antarabangsa yang dapat membantu Malaysia untuk menjadi antara salah satu negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Bagi aspirasi yang ketiga pula, iaitu equity untuk semua murid. Seperti yang saya sudah terangkan pada awal tadi, semua kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oleh itu, Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian menjelang tahun 2020, iaitu jurang antara sosioekonomi, antara bandar dengan luar bandar dan gender. Hal ini supaya dapat menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia, iaitu adil. Beransur kepada aspirasi yang keempat pula, iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Seperti yang kita tahu, sejak merdeka lagi, aspirasi utama Malaysia ini adalah untuk memupuk perpaduan negara. Oleh itu, sistem pendidikan ini menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian kaum itu. Hal ini penting supaya dapat mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain, iaitu antara kepelbagaian kaum yang terdiri daripada pelbagai keunikan masing-masing. Akhir sekali, bagi aspirasi yang kelima, iaitu pelaksanaan berkecekapan tinggi, di mana adanya sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada adalah penting agar tidak menghampakanlah komitmen yang diberi oleh kerajaan kepada pendidikan ini, iaitu peruntukan yang sangat besar bagi menghasilkan kanak-kanak yang sangat berkualiti dan berpotensi. Oleh itu, pengurusan peruntukan yang baik amat penting bagi membolehkan menyokong sekolah-sekolah untuk mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Saya, Nurhani Farhayu binti Zaharuddin, akan meneruskan perbentangan ini dengan menerangkan berkenaan 6 aspirasi murid. 6 aspirasi murid ini merupakan 6 elemen yang menjadi aspirasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, yang menekankan kepentingan
pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian, dan akhir sekali identiti nasional. 6 aspirasi murid ini juga merupakan aspirasi yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap murid selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Untuk mencapai aspirasi pengetahuan ini, kanak-kanak perlu menguasai kemahiran literasi dan numerasi sepenuhnya. Literasi ni merupakan keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian. Numerasi itu pula merupakan keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah. Seterusnya, untuk capai aspirasi pengetahuan ini juga, murid perlu menguasai mata pelajaran teras, contohnya matematik dan sains. Dan akhir sekali, murid perlu mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain, contohnya seni, muzik dan sukan. Aspirasi yang seterusnya ialah kemahiran berfikir. Untuk mencapai aspirasi kemahiran berfikir ni, murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting, iaitu pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penaklukan, dan akhir sekali keupayaan belajar. Pemikiran kreatif dan inovatif ni merupakan kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu. Seterusnya, pemikiran kritis dan penaklukan ni pula menerangkan tentang keupayaan menganalisis maklumat, menjangka masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan didaktif bagi mencari penyelesaian dan akhirnya membuat keputusan. Dan akhir sekali, keupayaan belajar ni menerangkan tentang keupayaan memacu pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Aspirasi yang seterusnya ialah kemahiran memimpin. Jadi, terdapat 4 unsur kepimpinan dalam konteks sistem pendidikan, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan akhir sekali keterampilan komunikasi. Jadi, unsur ni maksudnya benda yang perlu ada dalam diri murid supaya dia dapat mencapai aspirasi kemahiran memimpin. Jadi, untuk keusahawanan, jadi dalam diri murid tu, murid perlu ada sifat mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan membangunkan penyelesaian sendiri, dan bagi tujuan itu sanggup membuat pelaburan daripada sumber sendiri serta terdorong untuk memastikan penyelesaian itu dizahirkan. Seterusnya, untuk berdaya tahan, murid perlu membina cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Dan untuk kecerdasan emosi, murid perlu berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara positif. Dan akhir sekali, untuk keterampilan komunikasi, murid perlu berupaya memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas. Seterusnya,
aspirasi kemahiran dwibahasa. Untuk capai aspirasi kemahiran dwibahasa ni, murid perlu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Lagipun, bila murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni, diorang dapat gunakan dalam persekitaran kerja pada masa depan. Dan seterusnya, untuk capai aspirasi kemahiran dwibahasa ni juga, murid perlu mempelajari sekurang-kurangnya 3 bahasa. Kebiasaannya, kalau murid di sekolah jenis kebangsaan, diorang boleh belajar bahasa Cina dan Tamil. Lepas tu, kalau murid di sekolah kebangsaan pula, diorang boleh belajar bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban dan Kadazan Dusun. Dan akhir sekali, kalau murid di sekolah menengah, diorang boleh belajar bahasa antarabangsa, macam bahasa Jepun, bahasa Korea. Belajar bahasa ni penting supaya diorang dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga negara jiran. Aspirasi yang seterusnya ialah etika dan kerohanian. Untuk mencapai aspirasi etika dan kerohanian ni, terdapat satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia telah diwujudkan. Nilai-nilainya ialah kerohanian, integriti dan akhir sekali tanggungjawab CV. Jadi, bagi nilai kerohanian, murid perlu mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Seterusnya, untuk integriti, murid perlu mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Dan akhir sekali, untuk tanggungjawab sivik, murid perlu bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Aspirasi yang terakhir ialah identiti nasional. Jadi, untuk murid capai aspirasi identiti nasional ni, mereka perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau lokasi. Seterusnya, mereka memerlukan semangat keterangkuman tinggi untuk mencapai aspirasi identiti nasional ni. Semangat keterangkuman tinggi ni boleh diperoleh dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain, serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Dan akhir sekali, untuk capai aspirasi identiti nasional ni, murid perlu memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah dan berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan berkenaan 11 anjakan. Okey, 11 anjakan ni merupakan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. 11 anjakan ni, setiap satunya perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. 5 keberhasilan sistem ni kita telah bincangkan dalam
topik 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Jadi 11 anjakan ni perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi mencapai aspirasi yang diharapkan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir, anjakan ke-11, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Iaitu implikasinya adalah pertama, guru dapat mencapai objektif pembelajaran yang diajar berdasarkan perpandukan RPH. Iaitu guru dapat memastikan, guru perlu memastikan sesi pengajaran dan pengajaran adalah berkesan seperti yang telah dirancang di dalam RPH. Guru juga perlulah memastikan murid dapat menguasai dan mencapai apa yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Contohnya guru juga boleh memastikan objektif mereka tercapai adalah berdasarkan latihan serta hasil kerja yang diberi kepada hasil tugasan yang diberikan kepada murid tersebut. Okey, seterusnya implikasi yang kedua adalah guru dapat membentuk dan melahirkan model insan yang seimbang dan harmonis, iaitu guru, seperti yang kita ketahui, guru adalah sebagai ejen penyampai ilmu. Jadi guru perlulah memastikan proses PDP di dalam bilik darjah tersebut adalah berkesan dan tercapai supaya seiring dengan matlamat dan hasrat FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, di mana murid adalah sebagai peneraju yang seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang seterusnya ialah guru hendaklah memastikan semua murid berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. Diskriminasi yang saya maksudkan di sini ialah membanding-bandingkan muridnya yang datang daripada pelbagai jenis status ekonomi keuangan pendapatan keluarga, iaitu miskin atau kaya atau sederhana, yang guru ini tidak bolehlah menekankan hanya kepada murid yang datang daripada golongan yang kaya sahaja dan meminggirkan murid yang datang daripada golongan yang miskin. Guru sememangnya tidak boleh melakukan ketidakadilan yang sebegitu, dan begitu juga kepada perbandingan kepada jantina, kaum atau agama. Ini adalah semestinya perkara yang tidak boleh diamalkan oleh seorang guru, iaitu guru hendaklah memberikan pendidikan yang sama rata dan berkualiti kepada rakyat, kepada semua murid, agar dapat meningkatkan lagi jumlah rakyat Malaysia yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan tinggi dan dapat mara lagi kepada peringkat-peringkat yang seterusnya.
Seterusnya, implikasi yang keempat pula ialah guru akan memberikan didikan yang berkualiti agar dapat setaraf dengan peringkat antarabangsa. Dalam konteks ini, guru hendaklah memberikan yang terbaik kepada murid agar dapat berkembang seiring dengan negara-negara maju yang lain. Hal ini juga penting supaya murid dapat melanjutkan pelajaran dan turut bertanding dengan negara-negara lain dalam sistem pendidikan kita ini. Sistem pendidikan secara global ini. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat membantulah mengharumkan nama negara dengan melonjakkan lagi pencapaian-pencapaian mereka dan setaraf dengan dan naik mara kepada peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat yang lebih tinggi, peringkat antarabangsa. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang seterusnya ialah guru akan sentiasa berusaha menunjukkan teladan yang baik supaya dapat dicontohi oleh murid. Implikasi ini berkaitan dengan 11 anjakan. Jadi, dengan ini guru dapat melaksanakan anjakan ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Implikasi yang seterusnya ialah guru akan berusaha meningkatkan semangat patriotik dalam dirinya demi membantu murid mencapai salah satu daripada 6 aspirasi murid, iaitu aspirasi identiti nasional. Sampai di sini sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.